Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dikisahkan bahawa Nabi Isa alaihissalam satu hari dia berjalan berjumpa dengan satu orang pemuda. Maka pemuda itu mohon kepada Allah agar dianugerahkan kepadanya kecintaan kepada Allah. Kadarnya lebih kurang sebesar biji sawi saja. Dia minta pada Nabi Isa, mohonlah kepada Allah, biar aku rasa cinta kepada Allah walaupun sekadar sebesar biji sawi saja. Kata Nabi Isa, engkau tidak mampu menanggungnya walaupun sebesar biji sawi. Dan kalau begitu bagi separuh biji sawi, sekadar separuh biji sawi, maknanya rasa cinta kepada Allah. Lalu Nabi Isa berdoa pada Allah, ya Allah, Tuhanku, anugerahkanlah kepada dia separuh biji sawi rasa kecintaan kepadamu. Lalu Nabi Isa alaihissalam meninggalkan lelaki itu. Selang beberapa waktu, Nabi Isa alaihissalam berjalan di tempat itu. Lalu dia tengok pemuda itu tidak ada. Dia bertanya kepada orang, di mana pemuda itu? Mereka menjawab bahawa pemuda itu telah pergi ke puncak gunung. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa pada Allah agar diperlihatkan pemuda itu. Kemudian Nabi Isa pun melihat di puncak gunung. Allah nampakkan Nabi Isa di puncak gunung. Dia sedang berdiri seorang diri di atas batu dan kepalanya mendongak ke langit. Begitulah keadaan dia, berdiri mendongak ke langit. Tak tahu lama mana dia berdiri, tak tahu ke makan, tak tahu ke minum. Lalu Nabi Isa pergi ke tempat orang itu. Bila sampai tempat orang tadi, dalam keadaan berdiri, kepalanya mendongak ke langit, Nabi Isa memberi salam kepadanya. Lalu dia tidak menjawab salam. Nabi Isa berkata, aku ini Isa alaihissalam. Lalu dia tak jawab apa-apa. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, bagaimana dia mendengar ucapan manusia apabila di dalam kalbunya, di dalam hatinya ada rasa separuh biji sawi kadarnya kecintaan kepada aku. Oleh kerana itu, demi kemuliaan dan keagunganku, walaupun engkau memotong dia dengan gergaji sekalipun, nescaya ia tidak menyedarinya. Maka demikianlah rasa seseorang itu bila cinta kepada Allah. Ada orang cinta kepada orang lain, itu pun dah mabuk dah. Cinta pada orang pun boleh mabuk dah, sampai tidak ingat yang lain. Ini cinta kepada Allah. Cinta kepada orang itu menyeksakan, memedihkan, tetapi cinta kepada Allah itu cinta yang hakiki. Lalu dikatakan bahawa barang siapa mengharapkan 3 perkara tetapi dia tidak menyucikan diri daripada 3 perkara, maka ia bererti tertipu. Apakah dia? Yang pertama, orang yang mengaku mengharapkan manisnya berzikir kepada Allah. Dia inginkan manis berzikir kepada Allah, akan tetapi dalam waktu yang sama dia mencintai dunia, maka dia tertipu. Dia tidak akan dapat manis berzikir pada Allah. Siapa yang mendakwa bahawa, ataupun siapa yang mengharapkan, saya ingin rasa sedap dalam zikir, tetapi di dalam hatinya masih cinta kepada dunia,
maka dia tertipu dan dia tidak akan mampu mendapati manis dalam berzikir. Yang kedua, orang yang mengharapkan kecintaan akan keikhlasan dalam perbuatan namun masih lagi menyukai sanjungan manusia, ia juga tertipu. Ia mengatakan bahawa dia ikhlas dalam amal, dan mendakwa dia ikhlas dalam amal, dalam perbuatannya. Saya sembahyang ni ikhlas kerana Allah, saya beribadat ini ikhlas kerana Allah, tetapi dalam hati ingin sanjungan orang, maka dia tidak akan mendapat keikhlasan dan dia tertipu. Bila mana ada lagi ingin sanjungan kepada orang. Yang ketiga, orang yang mengharapkan kecintaan kepada pencipta, yakni kepada Allah, namun tidak menundukkan dirinya kepada Allah, hatinya masih lagi mengikut nafsunya, dia tidak akan dapat cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah, dia kena mujahadah, melawan hawa nafsunya. Berat kita nak beribadat, tapi demi Allah, kerana Allah, kita kena datang beribadat, bangun beribadat. Berat kita malas untuk hadir majlis ilmu, tapi kerana ingin mencari cinta Allah, pergi juga majlis ilmu. Malas, berat itu memang dugaan, tetapi demi mencari cinta Allah, dia kena mengharungi kesusahan. Kalau tidak mahu tunduk kepada nafsu, maka tidak akan dapat cinta Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu zaman kepada umatku, ketika itu mereka mencintai 5 perkara, 5 hal, namun mereka melupakan 5 hal yang lain. Yang pertama, mereka mencintai dunia dan mereka melupakan akhirat. Yang pertama mencintai dunia lalu melupakan akhirat. Maka buatlah amal yang memberi kebaikan akhirat. Kehidupan kita akan berakhir, tapi buatlah amal yang tidak ada pengakhiran. Buatlah amal jariah. Orang yang membina masjid, walaupun dia sudah wafat, maka pahala tetap mengalir kepada dia. Maka masa kita, umur kita akan habis, tapi pastikan pahala kita berterusan. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya, terputuslah pahalanya, kecuali 3. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Ada hadis yang dibaca dengan sadaqatun jariyatun. Maka sedekah yang berjalan, yakni harta-harta wakaf yang digunakan pada jalan Allah. Siapa yang menginfak harta untuk masjid, walaupun duitnya itu hanya sekadar membeli beberapa keping bata saja, tapi bata itu tertanam di dalam masjid, maka selagi mana masjid itu dimakmurkan, pahala tetap mengalir kepadanya. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Lihat Imam Ghazali, sampai sekarang ilmunya dimanfaatkan, pahala terus mengalir kepadanya. Maka demikian, kalau kita belajar ilmu, cukup belajar Quran, biar pandai Al-Quran, ajar orang pandai Quran, nanti kita mati, orang itu terus baca Quran, pahala sampai pada kita. Paling kurang cari bahagian Quran, sebab nak kitab payah. Kitab ni nak pandai baca kitab kena belajar 10 tahun, 20 tahun. Tapi Quran belajar biar pandai betul-betul, kita boleh ajar Quran, kita ajar Quran. Kita wafat, orang tu terus baca Quran, pahala tidak putus-putus. Waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapa. Kata ulama, kalau kita berjaya menjadikan anak kita saleh, bukan saja doa, amal-amal salehnya pun sampai kepada kita. Maka yang pertama, katanya Rasulullah, akan datang satu masa di zaman aku, di akhir zaman nanti,
Mereka cinta 5 perkara, mereka lupa 5 perkara. Yang pertama, mereka cinta dunia, mereka lupa akhirat. Yang kedua, mereka cinta kepada harta, mereka lupa penghisapan. Kena hisap harta kita. Kerana harta kita akan ditanya dengan 3 perkara. Yang pertama, daripada mana kamu dapat? Maknanya kita dapat daripada mana harta tadi kita dapat. Kalau dapat dengan jalan baik, alhamdulillah. Yang kedua ditanya, bagaimana kita menggunakan akan harta tadi. Kita gunakan harta tadi macam mana? Kalau guna pada jalan baik, alhamdulillah. Tapi kalau gunakan pada jalan yang membawa dosa, wal iyasubillah. Kita ada rumah, dalam rumah itu kita beribadat. Kita ada kenderaan itu pergi ke masjid, tempat-tempat amal ibadat, alhamdulillah. Baik. Lalu dikatakan bahawa yang ketiga, mereka cinta kepada makhluk, kasih kepada makhluk. Maka cintalah kita pada isteri, pada anak, pada ibu kita, bapa kita. Tetapi lupa kita kepada Khalik, lupa kepada Allah. Kita boleh cinta kepada orang lain, tetapi pastikan kecintaan itu mesti mengikut Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam mendahaka kepada Allah, dalam melakukan pendehakaan kepada Allah Ta'ala. Maka jangan sampai anak isteri kita menjadi penghalang untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka dikatakan bahawa yang ketiga, cinta dia makhluk, lupa kepada Khalik. Dan yang keempat, cinta dia kepada buat dosa, suka kepada buat dosa, yakni suka kepada maksiat, tetapi lupa ia akan taubat. Kita jatuh pada dosa sebab kita ini tak dapat lari daripada dosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia buat salah. Wa khairu khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang buat salah itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka yang keempat dikatakan cinta kepada dosa, cinta kepada maksiat, lupa ia kepada taubat. Maka orang yang jatuh pada maksiat, jalannya taubat kepada Allah. Dan apabila dia bertaubat, Nabi SAW bersabda, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seumpama tidak ada dosa. Dan yang seterusnya, yang terakhir, dia mencintai mahli gaib tetapi melupai kubur. Tempat tinggal kita atas muka dunia sebesar mana sekalipun, sampai masa duduk kita seorang dalam kubur. Dan kita akan membawa amalan-amalan kita. Jadi kita cari jalan untuk bekalan besok hari. Siapakah orang yang bijaksana? Al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut, wal ahmaku man ittaba' hawahu. Maka dikatakan orang yang bijaksana itu adalah orang yang muhasabah dirinya. Orang yang muhasabah dirinya dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Ini orang bijaksana. Wal ahmaku, orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak cerdik itu, manittaba hawahu, dia mengikut akan hawa nafsu tetapi hidup dalam keadaan berangan-angan. Maka jadilah kita orang yang bijaksana, orang yang mencari bekalan, beramal dengan amal yang saleh. Mansur Ibnu Ammar menasihatkan kepada seorang pemuda, wahai anak muda, jangan sampai kemudaanmu itu menipu kamu. Wahai anak muda, kamu masih gagah, jangan sampai kamu muda kamu ini menipu kamu. Kerana betapa banyak anak-anak muda itu menundakan taubat.
Dan dia memanjangkan angan-angan. Tak apa, bukan saya tidak mau buat ibadat, saya nak buat ibadat, tapi sampai masa saya buatlah. Masa muda ni lah kita nak berseronok-seronok. Inilah yang katakan Mansur Ibnu Ammar, wahai anak muda, kamu tertipu dengan sifat muda kamu. Orang muda-muda inilah yang patut pergi masjid. Orang muda-muda inilah yang membela agama Allah. Masa muda inilah masa kuat kita nak hidupkan agama, menolong agama Allah. Tapi tertipu dengan kita muda. Katanya Mansur Ibnu Ammar menasihati seorang anak muda, wahai anak muda, jangan tertipu dengan sifat muda kamu itu. Kerana banyak anak-anak muda menyangka dia tidak perlu taubat, lalu dia menundakan akan taubat. Dalam waktu yang sama dia memanjang-manjangkan angan-angan. Tak apa, besok nanti boleh beribadat. Sampai masa nanti kita taubat, sampai masa nanti kita beribadat bersungguh-sungguh, kita qada balik masa kita zaman muda-muda dahulu. Dan wahai anak muda, betapa ramai orang anak-anak muda tidak mengingati akan kematian. Lalu apa yang dikatakan? Selalu anak-anak muda ini berkata, aku akan bertaubat besok, aku akan bertaubat lusa, sampai masa aku akan bertaubat, malaikat maut itu datang kepadanya, tak kira muda tua. Tak kira muda tua. Bahayanya apabila malaikat maut itu datang pada waktu muda, lalu sementara ia lupa untuk bertaubat kepada Allah. Maka setelah dimasukkan ke dalam kubur, harta budak, harta anak, bapa, ibu, semuanya sudah tidak memberi manfaat. Maka Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha qalbin salim. Satu hari yang tidak akan memberi manfaat harta benda dan anak pinak. Satu hari itu bila? Satu hari itu hari kematian. Cukup hari kematian itu sudah tidak memberi manfaat anak pinak dan juga harta benda. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Kerana Allah melihat akan hati-hati manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada wajah kamu yang indah. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh badan kamu yang gagah perkasa. Akan tetapi Allah melihat akan hati-hati kamu. Hati yang bertakwa kepada Allah, hati yang ingin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, yang maksudnya hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak memberi pertolongan sesuatu pun, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Inilah yang dikatakan yaumala yanfa'u malun wala banun. Harta benda, anak pinak. Anak pinak ini termasuk dengan pengaruh-pengaruh, termasuk dengan peminat-peminat, termasuk dengan anak-anak murid. Semua tak beri manfaat dah ketika itu. Harta benda pun tidak memberi manfaat. Bahkan harta benda itu akan datang di hadapan mata kita ketika hampir mati, sampai harta benda itu mencela kita. Aku tidak pernah menyuruh engkau mencari aku sampai engkau melupakan Khalik, melupakan Allah. Maka dalam keadaan macam itu, kecuali siapa? Kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang sejahtera. Apa makna hati yang sejahtera? Hati yang tidak ada syirik, hati yang jauh daripada sifat munafik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah meredai dia, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Dalam waktu yang sama dia tidak melakukan syirik kepada Allah. Maka hati yang selamat daripada syirik, hati yang selamat daripada sifat munafik. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat munafik. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada kesyirikan kepadanya. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan hati kita bermanfaat apabila bertemu dengannya. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami taubat sebelum datang kematian. Maka ulama mengajar kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada kamu taubat dan berterusan di dalam taubat. Wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha, dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada maksiat dan juga perkara yang membawa kepada maksiat. Maka mohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan daripada maksiat. Wa zakir bi khaufi qabla hujumi khataratiha. Ya Allah, datangkanlah peringatan kepada kami
Rasa takut kami, datangkan peringatan sehingga kami rasa takut ketika mana kami bercita-cita nak buat maksiat. Wa minat tafakkuri fi taraikiha, dan ketika mana kami berfikir cari jalan nak buat maksiat, engkau datangkan rasa takut kami ketika itu. Biar kami meninggalkan akannya. Wamhu min qulubina halawata majtanainahu, dan kau hapuskan dalam hati kami rasa seronok nak melakukan maksiat. Wastabdillaha bi karahatilaha, dan tukarkanlah maksiat itu menjadikan kami rasa benci kepada maksiat. Wa tam'u lima huwa bididdiha, jadikanlah kami tamak, kami inginkan kepada ibadat lawan pada maksiat tadi. Ini diajar oleh ulama supaya kita berdoa kepada Allah biar kita dapat wafat dalam keadaan bertaubat. Moga-moga kita semua wafat dalam keadaan bertaubat kepada Allah, lalu Allah terima taubat kita. Moga-moga semua yang mendengar ini mendapat husnul khatimah. Maka sedarkanlah kami daripada kelalaian, berikanlah kepada kami manfaat dan syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terbaik. Sifat orang mukmin adalah taubat. Orang mukmin, sifat orang mukmin adalah bertaubat pada hari dan saat itu juga, lebih-lebih lagi ketika menyadari dirinya berdosa. Maka orang yang bertaubat itu adalah orang yang menyesali di atas segala perbuatan dosanya, dan dia meredai pemberian Allah, makanan yang duniawi yang secukupnya dia meredai. Dia tidak disibukkan dengan keduniaan. Ini sifat orang mukmin, tidak disibuk dengan dunia. Carilah dunia, tidak menjadi masalah. Wala tansa nasibaka minad dunya, cari dunia, tapi ingat jangan sampai dunia itu membinasakan kita. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang baik untuk kehidupan akhirat kamu, dan jangan kamu lupa bahagian kamu atas muka dunia. Allah menyebut akhirat dahulu baru dunia. Maka dalam keadaan macam itu, orang yang benar-benar beriman, dia tidak disibukkan oleh keduniaan, melainkan disibukkan dengan amalan akhirat, dan dia menyembah Allah dalam keadaan keikhlasan kepada Allah. Lalu orang bertanya, bagaimana untuk mendapat ikhlas? Bagaimana untuk mendapat ikhlas kepada Allah? Maka hendaklah kita duduk belajar dengan orang-orang yang ada sifat ikhlas dalam melakukan amal ibadat, duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Dalam waktu yang sama, hendaklah kita memperbanyakkan membaca suratul Ikhlas. Kerana ulama mengatakan bahawa suratul Al-Ikhlas, dalam surah itu tidak ada sebut perkataan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana surah ikhlasnya? Mana perkataan ikhlasnya? Tidak disebut surah itu bernama surah Ikhlas, kerana dikatakan sesiapa yang memperbanyakkan membaca suratul Al-Ikhlas, Allah kurniakan dia ikhlas di dalam amal. Dan seterusnya, kena banyak berdoa pada Allah, banyak berdoa kepada Allah agar kita dikurniakan sifat ikhlas di dalam melakukan amal ibadat. Dan diriwayatkan bahawa seorang munafik yang kedekut bersumpah kepada isterinya bahawa dia akan menceraikan isterinya jika isterinya itu menyedekahkan hartanya. Seorang munafik, kata Imam Ghazali ini, dia ini sangat sayang, dia bersumpah, kalau mu infak harta, aku ceraikan mu, katanya. Lalu datang seorang pengemis mengetuk pintunya. Maka pengemis itu berkata, wahai penghuni rumah, dengan kebenaran Allah, berilah kepada aku sesuatu. Lalu isteri tadi kepada suami yang kedekut tadi, dia memberi 3 potong roti kepada tadi si pengemis tadi. Lalulah dia diberi, isteri tadi tengok orang tak ada makanan, kesian bagi. Suaminya yang sangat kedekut ini tanya, kebetulan jumpa tadi dengan pengemis tadi, mau ambil mana roti ini? Siapa yang memberimu roti ini? Jawab orang tadi, si fulanah, wanita begini-begini. Jadi lelaki yang kedekut ini, dia pulang ke rumah dan dia bertanya kepada isterinya, kan sudah aku bersumpah kepadamu agar jangan memberikan apa pun kepada sesiapa pun, kepada orang lain. Kata isterinya, aku memberi kerana Allah. Kerana Allah menyuruh menolong orang.
Maknanya maka dia pun pergi, si kedekut tadi pun pergi, lalu menyalakan api hingga membara. Kemudian ia berkata, berdirilah dan lemparkanlah dirimu ke dalam api ini kerana Allah. Suami dia ni bakar, siapa menyala, kalau mu kata mu beri kepada dia kerana Allah, maka mu terjun dalam api kerana Allah, katakan begitu. Kekasih pun berhias untuk kekasihnya, kata isterinya, baik. Kekasih berhias untuk kekasihnya, aku akan menemui kekasih aku. Wanita itu pun melemparkan tubuhnya ke dalam api. Lalu si kedekut tadi menutup api itu dan pergi. Setelah 3 hari, si kedekut itu datang dan membuka tutup api tersebut. Ternyata melihat keadaan isterinya segar-begar. Segar mana berada. Ketika terjun saja dia pun tutup dengan sesuatu sehinggalah isterinya duduk dalam api. 3 hari dia datang, dia tengok isterinya segar molek-molek ada. Dengan kekuasaan Allah. Maka dia hairan melihat keadaan itu. Lalu dia mendengar satu bisikan, engkau tidak tahu bahawa api dia tidak akan makan kekasihnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Ini Allah Ta'ala beri dengan kekuasaan Allah. Orang yang sudah duduk dekat dengan Allah, Allah akan pelihara dia. Ini tanda. Kerana apa? Kerana kekasihnya Allah. Kekasih dia tidak akan membiarkan kekasihnya. Sehingga satu hari datang malaikat mau mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Kata malaikat maut, aku datang mau mencabutmu. Hei malaikat maut, mu tahu tak, aku kan Khalilullah, kekasih Allah. Mana mungkin kekasih mau membunuh kekasih? Mana mungkin? Pening malaikat maut. Malaikat maut bertanya kepada Allah, ya Allah, kekasihmu berkata demikian, mana mungkin kekasih bunuh kekasih? Itu kalau kekasih bukan kekasih itu bunuh kekasih dia. Katakan kepada dia, mana ada kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Maka malaikat maut pun berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu mengatakan kamu kekasih Allah, tidakkah mau kamu bertemu dengan kekasihmu? Mana mungkin kekasih tidak mau bertemu dengan kekasih? Kalau begitu, tidak ada jalan bertemu dengan kekasih kecuali melalui kematian. Oh, kalau begitu tak apa. Kisah Nabi Ibrahim dengan Allah Ta'ala. Ketika Fir'aun mengetahui keimanan siapa? Asiyah, yang ini isteri Fir'aun yang telah menyembunyikan keimanannya. Lalu dia mendapat tahu, dia memerintahkan supaya perempuan itu diseksa. Lalu mereka menyeksa dengan pelbagai seksaan. Fir'aun kata kepada isinya, kembalilah kamu kepada ajaran aku, kata Fir'aun tadi. Akan tetapi isinya menolak, tidak sekali-kali. Kemudian Fir'aun mengambil batang kayu, pukul isterinya tadi dengan batang kayu tadi. Lalu dia berkata, kembalilah kepada ajaran aku, kata Fir'aun tadi. Isterinya menjawab, engkau tahu bahawa diri dan hatiku berada di dalam penjagaan Tuhanku. Walaupun engkau memotongku dengan keji, tidak akan bertambah pada diriku kecuali kecintaan kepada Tuhanku. Tidak jadi apa-apa. Maka demikian orang yang mencintai Allah Ta'ala, sedikit pun apa yang ada di atas muka dunia tidak beri kesan. Lalu orang bertanya, kenapa saya ditimpa ujian? Kenapa kita ditimpa musibah? Ramai orang yang bersedih hari ini. Kenapa kita bersedih? Sebab kita bersedih kerana kita masih lagi mencari makhluk. Disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, Allah bersama dengan orang yang sudah remuk hatinya dengan makhluk. Sampai satu ketika Allah Ta'ala jadikan kita sudah bersedih dengan orang. Orang tak suka kita, orang jauh ke, rupa-rupanya Allah nak kita bersama dengan dia. Jadi sesiapa yang ditimpa ujian, musibah, Allah banyaknya ujian saya kena sakit, saya kena fitnah, saya ini orang kata saya macam-macam, saya kena pulau, saya ini orang tuduh saya macam-macam. Ketika itu siapa yang kamu ingat? Allah. Kan ramai orang-orang yang sakit itu ketika sakit dia ingat Allah.
Satu orang kata saya, masa saya sakit Ustaz, saya ingat Allah Ta'ala, saya ingat nak beribadat, saya ingat sungguh Allah, tapi bila sihat lupa balik. Lihat, Allah itu kasih kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sesiapa yang aku ingin berikan kebaikan kepadanya, aku akan beri musibah pada dia supaya dia ingat pada aku. Tapi kalau kita tidak sanggup menanggung musibah, banyak-banyakkan amal ibadat. Kerana Allah kasih kita kalau kita banyak ibadat. Tapi kalau kita tak banyak ibadat, Allah nak beri kita ingat pada Allah Ta'ala timpakan musibah. Dengan musibah kita ingat pada dia. Maka cari jalan mana? Nak suruh ingat dengan musibah ke dengan ibadat? Ambil ibadat lah, musibah berat kita. Musibah berat kita, pergi masjid, pergi sembahyang, bangun malam kalau boleh, baca Quran, ambil tasbih, berzikir. Jangan sampai Allah menimpakan kita sesuatu supaya kita ingat dia. Tapi bila kita sudah ingat, kita sudah bertasbih juga, Allah beri juga musibah pada kita. Musibah itu ada 3 kata ulama. Apa dia? Yang pertama, takrib, mendekatkan diri pada Allah. Maka Allah Ta'ala timpa musibah, kau dekat dia, kita dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tahzib, Allah mendidik kita. Muni lupa ke aku beri sekali ingat balik. Allah mendidik kita, tahzib. Yang ketiga, ta'zib, Allah mengazabkan kita supaya jangan berterusan buat maksiat. Jadi bila ditimpa musibah, kita tak buat maksiat masa ketika itu ta'zib. Ta'zib ini untuk takfir sayyiat, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka demikianlah. Satu orang berjumpa dengan Syekh. Satu orang Syekh, saya ini susah begini. Kata Syekh, mujurlah, Allah nak beri jalan syurga pada kamu. Allah nak beri jalan syurga kepada kamu. Kamu mampu ke sembahyang malam? Tidak. Kamu banyak baca Quran? Tidak. Kamu banyak ibadat? Tidak. Kalau begitu, Allah suruh kamu ini ingat dia melalui ujian supaya kamu sabar. Dengan sabar kamu boleh masuk syurga. Jangan bimbang, Allah kasih pada kamu. Baik. Lalu dikatakan bahawa Nabi Musa alaihi salam berjalan di hadapannya. Lalu Asiyah menggigil. Lalu kata, wahai Musa, beritahukanlah kepadaku, apakah Tuhanku reda kepada aku ataupun Allah itu marah pada aku. Ketika Fir'aun dah pukul dia, Fir'aun dah buat seksa dia, tiba-tiba jumpa Nabi Musa. Katanya Asiyah, isteri Fir'aun itu, tanyalah pada Allah, Allah reda ke tidak reda pada aku. Maka Asiyah, para malaikat sedang menantimu, kata Nabi Musa. Asiyah, malaikat sedang menantimu, yakni merinduimu, dan Allah berbangga denganmu, kagum, yakni berbangga denganmu. Oleh kerana itu mintalah kepadaku keperluan, nasaya dipenuhi. Minta apa yang mau nak, biar aku beritahu pada Allah, nasaya Allah penuhinya. Asiyah berkata, wahai Tuhanku, binakanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga, dan selamatkan aku daripada Fir'aun dan perbuatannya tadi, dan serta selamatkan aku daripada kaum-kaum yang zalim. Maka Allah makbulkan permintaan Asiyah tadi. Salman Al-Farisi berkata, isteri Fir'aun itu diseksa dengan dijemur di bawah terik matahari. Ketika mereka telah meninggalkannya duduk tengah matahari, kata Salman, sahabat Nabi cerita, dia mengatakan bahawa malaikat datang menaunginya dengan sayap mereka. Lantas Asiyah itu telah melihat rumahnya di dalam syurga. Kata Abu Hurairah pula, sahabat Nabi cerita lagi, Fir'aun telah menusukkan 4 batang paku pada tubuh isterinya. Dia masukkan paku, dia baringkan, kemudian dia masukkan paku, dan dia meletakkan batu penggiling di atas dada isterinya itu. Lalu dijemur di bawah panas terik. Asiyah mendongak kepalanya ke langit sambil berdoa, ya Allah, binakanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga. Katanya Abu Hurairah, ketika itu Fir'aun dia seksa isterinya, jalan macam mana? Dia masukkan paku pada tubuh isterinya tadi. Tengok, demikianlah orang yang nak dekat dengan Allah, Allah uji. Kita tengok Allah seksanya kena begitu sekali, tetapi bila sudah cinta pada Allah, tidak terasa sakit sebenarnya. Begitu juga dengan kisah Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah itu diletakkan batu di atas dadanya sampai sesak nafas, dan boleh membawa kepada hilang nyawanya. Ahadu ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa.
Tetapi katanya dia dalam nikmat sebenarnya, nikmat keimanan. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala menyelamatkan dengan cara yang sangat mulia dan mengangkatnya ke syurga, ia pun makan dan minum. Hadis di atas menunjukkan bahawa Allah melindungi orang-orang yang ikhlas. Ia mendapat ujian untuk menunjukkan keimanannya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.